Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua kepada semua subscriber saya dan juga penonton YouTube yang menonton channel saya. So saya ucapkan ribuan terima kasih kerana singgah sekali lagi dalam channel saya ni. Saya hari ni terpanggil untuk buat rakaman berkenaan dengan isu kesihatan mental. Baru-baru ni saya ada nampak satu komen daripada saya punya video sebelum ni yang berkenaan dengan seorang yang sedang buat latihan pernafasan. Sebenarnya dalam video tu nanti saya sertakan dalam komen dengan description video tu. Sebenarnya video tu dia berkenaan dengan latihan pernafasan, sebab yang dalam video tu ialah abang saya abang saya sendiri, dan saya yang rakam video tu. Dia tak sampai 1 minit tak silap saya. Bila buat rakaman tu dia tunjuklah dia buat latihan pernafasan. Sebab dia ada operation dekat bahagian paru-paru tak silap saya, belah kiri ke kanan macam tu lah. Latihan pernafasan tu membantu dia untuk mengawal dia punya pernafasan lah. Sebab paru-paru dia ada macam timbul kulat dia. Kulat tu lepas dibuang tu macam ada nak kena buat treatment macam tu lah untuk kawal pernafasan, supaya selepas tu dia cepat sembuh lah. Video tu sebenarnya dia sedang buat latihan pernafasan sebenarnya. Tapi sebenarnya teknik latihan pernafasan tu ada juga digunakan dalam terapi untuk kesihatan mental ni lah. So saya terpanggil nak untuk komen pendapat tentang kesihatan mental ni. Okey, rata-rata rakyat Malaysia ni kebanyakannya diorang ada masalah dalaman, maksudnya yang melibatkan psikologi dari segi kesihatan mental ni. Sebab kesihatan mental ni benda yang tak nampak. Kalau orang luka kat tangan, dah tentulah nampak lukanya kan. Tapi kalau yang melibatkan kesihatan mental ni, dia benda yang tak nampak dan dia perlukan rawatan secara psikiatrik ataupun terapi lah. So jadi pada pendapat saya, kesihatan mental ni banyak berkait rapat dengan kita punya cara berfikir, cara kita interaksi dengan orang lain, cara kita buat keputusan, dan dia kait rapat juga dengan kita punya emosi, jiwa dan roh kita lah. Banyak orang abaikan aspek-aspek yang itu. Sebabkan itu juga kenapa kita perlukan agama. Perlukan sokongan dalaman supaya kita sentiasa dekatkan diri pada Tuhan lah. Sebab benda ni susah. Orang yang sakit ni dia ambil masa bertahun-tahun untuk pulih. So keputusan yang paling cepat untuk mengubatkan pesakit ni, kebanyakannya dia punya kesudahannya ambil ubat lah, minta maaf saya cakap lah. Jadi orang yang betul-betul nak teruskan kehidupan dengan lebih bersemangat lagi, dengan lebih positif, maknanya dia memerlukan daya tahan diri, ketahanan diri kita punya fikiran, mental, kita punya jiwa, kita punya emosi dan kita punya roh lah. Tu 3 tu yang saya tengok elemen penting lah yang banyak orang abaikan. Sebab bila dia orang tak boleh berfikir dengan baik, itu yang penyudahnya ambil keputusan yang gantung diri tu lah. Jadi saya sedikit saya boleh cerita lah, maksudnya saya boleh bagi panduan agar sesiapa yang ada masalah macam tu, kalau perlu untuk ambil rawatan, pergi ambil rawatan lah. Sebab kadang-kadang ahli keluarga sendiri pun tak faham. Siapa yang boleh faham diri kita melainkan diri kita sendiri kan.
Jadi kalau dah tahap kritikal dah, dari segi orang rapat kita, maksudnya macam adik-adik kita ke, mak ayah kita ke, yang macam, ataupun sesiapa lah yang tak boleh faham dengan kondisi kita tu, maksudnya kita kena buat sesuatu lah. Kita kena cari orang lain yang boleh kita luahkan kita punya pandangan terhadap isu-isu sekeliling lah. Sebab besar masalahnya kalau dah mula sakit mental ni, mula ada orang cakap gila kan. Kita tak nak macam tu, sebab rata-rata pun kalau kita bekerja pun majikan akan tolak, sebab dengan history rekod gila tu. Tapi yang kalau dah sampai tahap gila tu, tak boleh nak kata apa lah, itu memang duduk hospital lah. Macam dalam cerita Piramli kan, kalau orang dah level itu tu, masuk hospital, yang dimaksudkan maknanya memang makan minum free je lah. Tapi masalahnya dia orang hidup dalam dunia orang sendiri. Satu lagi, kesihatan bila kita punya kesihatan mental, bila mental tu tak sihat, maksudnya mereka banyak berhalusinasi tu. Berhalusinasi maknanya dia banyak bermain dengan fikiran dia tu. So kalau saya tengok contoh terdekat lah, dari segi rakaman filem kan, macam cerita Joker tu kan, tu adalah satu contoh orang sakit mental lah. Itu saya, kalau nak lebih lanjut nanti saya ulas pada video yang lain lah. Jadi pada saya, kalau anda ada simptom-simptom nak mencederakan diri sendiri kan, luka ke tangan ke apa ke, maknanya dah tahap kronik lah. Jadi perlu ambil rawatan. Jadi bila kita ada orang yang ketiga, maknanya daripada psikologis ataupun doktor yang terlibat dalam mengubat sakit mental ni, sekurang-kurangnya dia boleh bagi panduan, dia boleh bagi pandangan, dia boleh bagi terapi. Tapi kebanyakannya kalau macam doktor ni, dia diagnose kita punya sakit, contoh sakit, kemudian dia suggest lah apa ubat yang perlu dimakan. Tu doktor lah. Kalau dari segi psikologis tu, pegawai psikologi tu, dia banyak terapi, dia nak tahu punca macam mana penyakit tu boleh datang. Jadi selain daripada tu, banyak dari segi perubatan moden, dia tak boleh nak adapt sakit ni untuk dikaitkan dengan orang yang sakit macam histeria lah. Susah, sebab dia punya perubatan moden dengan kaedah perubatan Islam tu tak sama. Tapi pada pendapat saya lah, kalau dah rawatan perubatan Islam pun buat, kalau dah nampak pulih, tak perlulah pergi hospital. Hospital ni kalau macam nak further ni lah, sebab nak diagnose sakit mental, yang sakit psikiatrik yang macam mana. Dia ada banyak jenis. Ada jenis anxiety disorder apa semua. Itu nanti saya cerita video lain lah. Kalau nak cerita dalam video ni tak muat dia punya konten dia. Ataupun ada sakit bipolar. Jadi doktor-doktor yang pakar dalam bahagian psikiatrik ni, bila dia diagnose ni, so anda akan dapat tahulah apa jenis penyakitnya. Tapi memang dari segi perubatan Islam dengan moden ni, dia saling bercanggah lah. Sebab bila macam kita tengok macam watak dalam filem Joker kan, patutnya benda tu dia sedih, tiba-tiba dia ketawa. Maknanya emosi dia tak terkawal lah. Emosi tak terkawal, jiwa tak tenang, dia punya roh pun macam atau ke mana kan. Bahaya. Jadi dia ada teknik dan cara lain lah lepas pergi buat rawatan tu. So dapat nasihat daripada doktor, lepas tu dah dapat nasihat daripada pegawai psikologi tu. Dia ada ajar teknik-teknik dia tertentu. Tapi itulah, bila anda tengok video ni, saya tengok kalau dia punya jumlah penontonnya lebih 30 kali untuk video ni, dan anda request nak video seterusnya berkaitan dengan kesihatan mental ni,
komen lah dekat saya punya video tu, supaya saya akan lanjutkan lagi. Sebab saya createkan apa tajuk ni sebab saya tunggu juga apa subscriber saya ataupun YouTuber lain yang nak send cerita masing-masing lah dalam saya punya email. Jadi bila tak ada tu saya create content sendirilah. Jadi kalau berminat video ni nak saya teruskan berkenaan dengan kesihatan mental ni, komen dekat bawah tu, saya nak lagi. Ataupun dia punya rating jumlah penonton tu dah makin banyak kan. Biasa range saya dapat video yang berkenaan macam ni pun dalam 30, maknanya tak kuat. Jadi kalau tak lebih pada standard yang saya nak, lebih pada 100 ke untuk video ni, video yang ni, kesihatan mental ni, maknanya saya tak teruskan lah. Kalau lebih, saya akan terus sekali, saya akan lanjutkan lagi. Sebab banyak benda yang masyarakat luar tak terdedah dengan ini. Sebab kata-kata lah bila cakap pasal kesihatan mental, mesti kata ni mulalah orang ni gila lah, apalah, pandangan masyarakat lah. Tapi sebenarnya dia berkait rapat dengan apa kesakitan dalaman yang tak siapa orang boleh nampak. Jadi sekurang-kurangnya bila ambil rawatan dengan sekretari, doktor sekretari ke apa, ataupun pakar pegawai psikologi tu, kurang-kurangnya bila ada anda mengalami situasi yang genting ke ataupun situasi yang menyebabkan anda boleh buat tindakan yang membahayakan diri sendiri, sekurang-kurangnya ada satu defensive mechanism, maknanya ada boleh bertahan lah, boleh tahan. Dan pada masa yang sama bila dah buat terapi tu, dia akan merangsang kita punya cara fikir tu supaya lebih positif. Susah, rata-rata orang tak boleh lambat. Jadi bila tak boleh berfikir positif tu memang penyudah dia. Tu yang saya cakap tu, ambil tindakan diri sendiri lah. Tu jalan terakhir pada dia orang lah yang akal singkat ni. Jadi itu saya cakap sebelum ni dalam video yang pertama dulu. Apa-apa pun berlaku situasi kepada kita tu, ingat kita ada Allah dan kita ada Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Banyakkan apa ni, berzikir, solat. Okey, sekejap Okey, satu lagi ini macam kita punya manual book lah. Ini ialah Quran kan, Quran dengan terjemahan. Ni pun pada saya Quran dengan terjemahan. Jadi orang yang ada masalah mental ke apa ke, emosi tak stabil ke, jadikan Quran ni anda punya panduan, manual. Dan kalau boleh kena selalu baca lah. Kita tengok Quran ni pun dapat pahala. Tambah kita peluk dia, kita cium dia kan. Yelah, kalau kita nak cerita masalah kita pada manusia pun tak semua yang nak dengar. Jadi bila kita ada Quran ni, macam sekurang-kurangnya kita baca ayat-ayat yang Allah turunkan dalam Quran ni supaya menjadi panduan kepada kita untuk menghadapi kehidupan ni daripada kita hidup sampai kita meninggal lah. Tu je saya nak cakap lah. Bila saya cerita ni sebab sikit lah, sebab bila kita menjauhkan diri dengan Quran ni, maknanya kita menjauhkan diri dengan Tuhan lah. Sebab tu solat jangan tinggal. Lepas tu buat ibadat-ibadat lain ke, puasa ke apa ke kan. Yelah, tu sedikit perkongsian daripada saya supaya kita tak berputus asa lah untuk teruskan kehidupan. Kalau kehidupan kita ni kita dah berputus asa, itu yang penyudahnya akan menamatkan diri sendiri lah. Dan sebenarnya bila menamatkan diri sendiri, perkara tu takkan habis di situ saja. Dekat alam sana yang kekal abadi tu akan menerima hukuman yang selama-lamanya, tak tahulah berapa lama. Jadi sekurang-kurangnya bila saya rakam video seperti ini, sebagai satu nasihat dan panduan untuk mereka-mereka yang kehilangan
pegangan lah. Korang boleh tengok video saya ni, boleh dapat satu yang timbal balik yang positif, supaya kita tak berputus asa dalam meneruskan kehidupan ni, insyaAllah. Jadi saya rasa cukup setakat ni dulu video saya. Dan sambil tu saya ingatkan ya, video ni sebenarnya macam intermission lah. Macam bila ada video yang saya selitkan tu, akan saya selitkan juga video ni. Dia bukannya konten yang tetap lah. Maknanya dah habis video dia tentu, anda akan tengok muka saya lah. Macam anda tengok cerita 3 Abdul kan, bila habis satu segmen dah ada muka Pak Haji naik. Tu saya macam tu lah. Saya selitkan sikit-sikit, sebab saya nak createkan konten saya yang original. Ni salah satu konten original saya lah. Jadi apa-apa pun, pada yang dah tonton channel saya tu, jangan lupa tekan like, subscribe dan share video ni sekiranya bermanfaat pada orang lain. Setakat ini saja dulu. InsyaAllah kita akan jumpa pada video akan datang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.